والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan ketinggian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan kurnia daripada Allah sama-sama kita berkumpul pada malam ini meneruskan bacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Qadhi Al-Arif Billah Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Yahsubi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bacaan kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Insanul Kamil, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Semalam kita tak sempat mengadakan majlis kerana ada urusan di luar daripada Kedah. Kemudian pada hari ini pun daripada pagi sampai ke petang tak sempat untuk dilaksanakan majlis kerana ada urusan dan perkara yang mendatang. Malam ini kita gabungkan dua bacaan kitab ini sedikit, dan kitab Sayyidina Muhammad Al-Insanul Kamil sedikit kita akan baca pada malam ini, mengambil keberkatan daripada kedua-dua pengarang, yang itu yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat dalam Asy-Syifa fi qasamihi ta'ala bi'azimi qadrih, pada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pasal keempat Allah Subhanahu Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menyebutkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Surah Al-Hijr ayat 72. La'amruka, kata imam di sini, ini adalah sumpah dengan hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama mengatakan sakratihim ya'mahun, waw yakni dhamir ya'mahun tadi iaitu waw, itu dhamir liqaumi Lut, kembali kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Sebahagian ulama mengatakan raja' ila Quraisy, dan sebahagian ulama kata yang kembalikan dhamir ya'mahun ini kepada Quraisy, hada ba'id, karena hada ghairu laiqin atau ghairu mulaim lissiyaq wal lahiq, atau lissibaq atau lissabiq wal lahiq. Kalau dilihat pada ayat sebelum dan ayat selepas, ayat ini diceritakan berkenaan dengan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam yang menentang Nabi Allah Lut alaihi salam dengan dosa yang mereka lakukan. Cuma sebahagian ulama mengatakan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, ini adalah jumlah i'tiradiyah, yaitu jumlah yang datang di tengah penceritaan berkaitan dengan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, ingin menyebut dan memberikan teguran kepada golongan Quraisy. Demi hayatmu ya Rasulullah, Allah Ta'ala bersumpah dengan hayatnya Rasulullah. Ya Muhammad, demi hayatmu, innahum lafi sakratihim ya'mahun, ay innahum lafi ghaflatihim, mereka berada dalam ghaflah, dalam kelalaian. Ya'mahun, yang mana mereka ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, teguran ini kembali kepada Quraisy yang kalau mereka
tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah seumpama kaum Lut alaihi salam. Kalau tak ikut Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi hayatmu, bimuddati hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau mereka tidak mengikutimu ya Rasulullah, innahum lafi sakratihim, mereka berada dalam keadaan ghaflah, ya'mahun ay yataraddadun, dalam keadaan yang berulang-alik atau taraddud, maksudnya berlaku kekeliruan kepada mereka dengan ghaflah ataupun kelalaian mereka. Dan suasana yang sama mereka akan dapati kalau mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mereka akan berlaku seperti kaum Lut AS. Itu maknanya. Ittafaqa ahlu tafsiri, kata Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, ittifaq ahli tafsir fi hadha, pada ayat ini, annahu qasamun min Allah jalla jalaluh bimuddati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittifaq ahli tafsir, ayat la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, siapa yang dimaksudkan dengan ka la'amruka, ittifaq kata itu Nabi SAW. Nah, iaitu dengan maksud bimuddati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan sepanjang umur hidupnya Rasulullah SAW. Maksudnya demi umurmu ya Rasulullah. Tak ada orang dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur dan kehidupannya melainkan Rasulullah SAW. Wa asluhu dhammul ain, dan asalnya adalah didammahkan ain, la'amruka minal umur. Tak, la'amuruka. Nah, dhammul ain, yani fa'ala. Ain tadi maksudnya ain dalam wazan, bukan ain pada umur. La'amruka tu bukan la'umruka. Minta maaf, betul, dhammil ain pada la'amruka. Asalnya la'umruka, dhammahkan ain minal umur, daripada umur. Ini dhammah ain ni memang ain pada amr. Tapi kenapa difathahkan ain la'amruka? Kenapa tak baca la'umruka? Walakinnaha futihat li kasrati isti'mal. Karena banyaknya penggunaan di dalam bahasa Arab, maka digunakan dengan fathahkan ain. Arab dia suka dengan tashil, memudahkan. Bila mana tidak dah banyak penggunaannya, maka tidak dibaca dengan la'umruka, tapi dibaca dengan la'amruka. Wa ma'nahu, dan apa makna la'amruka? Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Al-Jawza daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa baqa'. Jadi wa baqa'ika ya Muhammad. Wawul qasam. Wa baqa'ika ya Muhammad. Maksudnya muddatu baqa'ika atau muddata baqa'ika fid dunya. Muddata baqa'ika fid dunya. yakni demi sepanjang keadaanmu di dunia ya Rasulullah, keberadaanmu di dunia ya Rasulullah. Itu maknanya. Yani la'amruka maknanya wa baqa'ika. Wa baqa'ika. Iaitu dengan sepanjang keadaanmu, keberadaanmu di dunia ya Rasulullah. Wa qila, sebahagian pandangan ulama lagi sebut, wa 'aishika, demi kehidupanmu. Ai wa tibi ma'ishatika fil kaunain. Dan demi kehidupanmu yang sejahtera ya Rasulullah fil kaunain. Nah, yakni pada dua keadaan, dua dunia, dua alam ini. Alam dunia dan alam akhirat. Kedua-dua kehidupanmu adalah tibu ma'isyah. Jadi wa 'aishika, jadi disumpah dengan kehidupan Rasulullah. Wa qila wa hayatika, demi kehidupan ya Rasulullah. Jadi maknanya la'amruka ini adalah sumpah Allah dengan hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qadhi Iyad, wa hadhihi nihayatut ta'zim, dan ini adalah seagung-agung pentakziman Allah Ta'ala. Wa ghayatul birri wat tashrif, nah, iaitu sehujung-hujung kemuliaan dan albir maksudnya kebaikan dan kemuliaan, tashrif. Nah, wa qala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ma khalaqallahu ta'ala wa ma zara'a, jadi tidaklah Allah menjadikan sesuatu. Wa ma zara'a, zara'a dengan makna khalaqa juga. Nah, wa ma bara'a. Apa beza zara'a dengan bara'a dalam lughah?
Zara'a dengan makna khalaqa wa ka'annahu mukhtassun bidzurriyyah. Wa ma zara'a, yakni yang menjadikan zuriat keturunan. Wa bara'a, wa ma bara'a. Bara'a maksudnya khalaqal khalqa minal bur'i, ya, wa huwa at-turab. Atau minal bara'i wa huwa at-turab. Jadi dengan makna ma bara'a maksudnya yang menjadikan makhluk. Dan sebahagian ulama mengatakan bara' ini adalah mukhtassun birruh. Dia khusus dengan ruh. Nah, ataupun dengan makna wa ma bara'a ay khalaqa khalqan bari'an min at-tafawut. Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang sunyi, makhluk tersebut suci daripada segala kekurangan dan juga pertentangan di antara sistemnya. Sistem kehidupan manusia tidak bertentangan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kalau kita baca dengan tafsiran ataupun dengan terjemahan biasa, ma khalaqallahu ta'ala. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Wa ma dhara'a. Tidaklah Allah Ta'ala menerbitkan zuriat keturunan. Wa ma bara'a. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan makhluk Allah Ta'ala yang berada di muka bumi nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sami'tu Allah Ta'ala aqsama bihayati ahadin wa ma sami'tu Allah Ta'ala aqsama bihayati ahadin ghairihi atau ghairahu. Maksudnya ghairahu. Nah, maksud tidaklah aku pernah mendengar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, seseorang yang disumpah oleh Allah Ta'ala dengan kehidupannya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sesuatunya manusia yang Allah bersumpah dengan kehidupannya. Tak ada dalam Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas, turjumanil Quran, orang yang diberikan oleh Allah dengan ilmu Al-Quranul Karim. Dan itu didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tamam? Dan dia kata tidak pernah aku dengar seorang pun yang Allah Ta'ala sumpah dengan hidupnya melainkan Rasulullah SAW. Kalau kita sumpah dengan hidup anak kita, maknanya ini adalah syai' azim fi hayatina. Orang kata saya bersumpah dengan hayat anak saya. Saya bersumpah dengan kehidupan anak saya. Kalau sebut itu, maknanya apa dia? Syai' azim. Sesuatu yang besar pada kehidupan dia adalah anak dia tadi. Nah, lepas tu bi abi wa ummi. Kalau kita sumpahkan dengan demi ibuku dan ayahku. Nah, demi ibuku dan ayahku, maksudnya kerana ibu dan ayah adalah kedudukan yang agung di sisi anak. Nah, ini Allah sumpah. La'amruka. Nah, dengan makna wa baqaika wa hayatika wa 'aishika ya Rasulullah. Oh, ini tak ada pujian dan pengagungan yang melebihi perkara tersebut. Kalau manusia sekadar bersumpah dengan manusia tu biasa. Dan orang akan, itu pun kita dah tahu kedudukan orang tadi bagaimana. Bagaimana kalau Allah yang bersumpah dengan perkara tadi. Wa qala Abul Jauza. Kata Sayyidi Abul Jauza. Siapa Abul Jauza? Di sini di bawah disebut huwa Aus ibnu Abdullah al-Basri. Tabi'iyun min kibaril ulama'i wal 'ubba. Nah. Beliau terbunuh pada Yaumul Jamajim. Ma aqsama Allah Ta'ala bihayati ahadin ghairi Muhammadin atau ghaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu akramul bariyati 'indahu. Kata Sayyidina Abul Jauza, tidaklah Allah bersumpah dengan hayat seseorang melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana apa? Kerana baginda adalah yang paling mulia di kalangan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim al-ayati. I'rab ya. Maf'ul bihi. Takdirnya Iqra al-ayati. Tamam? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ikhtalafa al-mufassiruna fi makna Yasin ala aqwal. Ulama bincang pula apa makna Yasin. Yasin ni apa maknanya? Fahaka Abu Muhammadin Makkiyun annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li 'inda rabbi 'ashratu asma. Di sisi bagi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah, bagi Tuhanku
ada 10 nama. Maknanya di sini apa dia? Nabi tidak menafikan ada nama lain lagi. Cuma Nabi nak beritahu kata ini sebahagiannya. Ini jangan rot pula Imam Al-Juzuli radhiyallahu anhu dalam Dalailul Khairat sebut nama Nabi ada 200 lebih. Ada 200 apa? Nama Nabi? Hafiq? Kita selalu baca. 200 apa? 250? 220? Ada sini ya Rabbi. Mana dia? Mi'atan wa wahid. 201. Ada 201 nama Nabi SAW. Mi'atan wa wahid. 201 nama Nabi SAW. Baik, macam mana dalam hadis ni? Li inda Rabbi asyratu asma'. Tak, Nabi tak kata li inda Rabbi asyratu asma' faqat. Nabi tak kata faqat pun. Nabi kata asyratu asma' ya. Ada seorang Wahabi main jumpa saya di Mesir, di Azhar. Waktu tu saya baru sampai di Mesir. 2004. Lama dah. Lepas tu bila dia baca hadis dalam Muwatta', Nabi kata nama aku ada 5, kata Nabi. Sebut 5. Lepas tu terus dia sebut. Cuba tengok ni. Nama Nabi ada 5 ya. Sufi kata nama Nabi sampai ratus. Ada kata sampai 1000. Lepas tu kita pun kata cara bodoh kita lah kan. Baru pi. Saya kata Nabi kata 5 saja ke? Khamsah faqat? Ke khamsah yang Nabi sebut? Nabi kata saya ada 5 nama. Kan Nabi kata saya ada 5 nama saja. Mana tu? Dia tak ada saja tu. Tapi yang ni Nabi sebut. Ya, Nabi sebut. Tak apalah yang tu. Main mana pula yang kamu kata tak ada nama lain tu? Tu macam mana pula? Main tak mana pula dalil tu? Tangkat kita, dia suruh dalil. Tangkat dia kentam ya. Faham? Biar kata macam tu, dia pun tak tahu nak kata apa. Lepas tu terus tak kawan dah dengan kita. Kawan dah. Sebab saya mula-mula jumpa dengan saya tanya kat dia, di mana maqam Imam Syafi'i? Dia kata, dah. Kenapa hamai jauh-jauh? Dia kata, kami orang Mesir pun tak pergi maqam Imam Syafi'i. Oi, kata ajib bang. Orang Mesir kan orang mana ni? Kata macam mana boleh tak pergi maqam Imam Syafi'i? Dia kata, tak. Hamai jauh-jauh. Dia kata, semata nak lawat maqam Imam Syafi'i. Saya kata tu imam agung. Orang yang nasirus sunnah. Orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penjaga agama Allah Ta'ala. Pewarisnya Nabi SAW. Satu dunia berbangga dengan Imam Syafi'i. Ahli Mesir tak bangga dengan Imam Syafi'i? Maksudnya. Ahli Mesir semua bangga dengan Imam Syafi'i. Tiba-tiba kamu boleh kata kami orang Mesir tak lawat. Siapa orang Mesir tu? Lawak betul. Saya tak pernah jumpa orang ni. Lepas tu tiap hari jumpa je duduk berkeliling kali. Tak tahu jadi apa, tak tahu lah ni. Palung tu. Nama dia Daniel. Nama Daniel. Moga-moga dia berubah lah. Daniel. Orang putih kulit dia. Tak macam Arab Mesir. Ingat orang Syria. Punya orang Mesir. Dia kata, Ana Maliki. Dia kata, baik, Maliki. Imam Syafi'i kan anak murid Imam Malik. Tu orang kena hormat. Anak murid pada Tok Guru. Pada mazhab yang hang pegang. Ini hang tak bagi aku melawat pula dah. Dia takut lagi hang sembah kubur. Sembah apa ni? Kena dekat tu je lah. Saya kata apa ya Rabbi? Siapa yang nak pergi sembah kubur ni? Tadi ayah Mak Asim tadi main. Dia cerita kata, rupanya dalam tak cerita lah tempat mana kan. Ada yang sampai tuduh saya ni penyembah kubur. Hebat. Penyembah kubur ni kalau tuduh kepada orang sebagai penyembah kubur, maknanya apa dia? Secara automatik telah mengkafirkan orang tadi secara tidak langsung. Sebab menyembah selain pada Allah Ta'ala. Dia kafirkan kita secara tak langsung. Jelas-jelas, dia ni penyembah kubur ni. Penyembah kubur tu. Azim. Allahu Akbar. Hanya kerana pergi lawat maqam, pergi tawassul dengan para awliya, pergi istighasah dengan para awliya. Yang perkara tadi adalah perkara yang telah disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Kamu setuju tak setuju tu masalah kamu. Kamu jumpa dalil tak jumpa dalil tu masalah kamu, kata. Masalah dalil terang benderang depan mata. Kamu buta tak nampak, tu bukan masalah kita. Tapi sampai tuduh orang dengan ahli kubur. Ahli kubur tak apa lagi, semua ahli kubur nanti. Penyembah kubur, ni memang. Ni takfir yang
takfir yang daripada ghairu sarih. Dia tak sarih kata kita ni kafir. Dia sebut kita penyembah kubur. Dia sebut kita ni orang yang suka dengan benda-benda syirik. Suka benda-benda syirik. Lawak betul kan. Saya gelak lah dengar tu. Sebab kita kena lebih pada tu lagi. Tak berasa apa pun. Dan ni kalau kena macam tu kita rasa boleh tahu dah siapa orang yang sebut tadi dia tu macam mana. Moga Allah Ta'ala jaga hati kita semua, jaga perkataan kita semua, dan beri kebaikan dan hidayah kepada mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Zakara anna minha Taha wa Yasin ismani lah. Disebut di antara nama-nama yang 10 tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad Makki, namanya Taha, namanya Yasin. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismani lahu, dua nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haka Abu Abdurrahman As-Sulami an Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala annahu arada ya sayyidu muqatabatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ja'far Sadiq rahimahullah, dimaksudkan dengan Yasin iaitu rumus kepada ya sayyidi. Bukan ya sayyidi, ya sayyidu. Yani nakirah maqsudah. Ya sayyidu, yakni ya sayyid, yakni ya Rasulullah. Sayyid. Karena Nabi SAW sayyidu waladi Adam. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Nah, ya sayyidu muqatabatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memanggil Nabi dengan ya sayyid. Kalau kita bahasa tu, kalau Yasin adalah rumus ataupun dipendekkan ataupun pendek daripada perkataan ya sayyid, maknanya Allah menyebut kepada Nabi dalam ayat ni dengan makna ya sayyid. Allah panggil Nabi dengan sayyid. Jadi kita sebut Nabi sayyiduna, masalahnya. Dan Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Aku adalah anak ketua kepada seluruh anak Adam. Kalau Nabi kata dalam hadis yang lain, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala faqar. Kenapa Nabi sebut hari kiamat? Adakah bermaksud Nabi khususkan kiamat saja ke tempat Nabi jadi ketua, di dunia tidak? Tak. Ke semua tempat Nabi jadi. Kalau di akhirat yang dikumpul seluruh makhluk Nabi ketua, di dunia lebih aula. Itu makna hadis tadi. Di dunia lebih aula Nabi menjadi ketua kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk, bukan seluruh manusia saja, seluruh makhluk Allah taala. Muqatabatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma Yasin ya insan arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Sayyidina Ibnu Abbas, Yasin pula dengan makna apa? Ya insan, wahai manusia. Apa yang dimaksudkan dengan manusia tadi? Arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dimaksudkan insan tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu al-fardul akmal. Karena Nabi adalah individu yang sempurna dalam insan. Kalau ditanya apa dia insan? Yang hakiki huwa Muhammad. Huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang hakiki adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Baik. Wa qala huwa qasamun. Sebahagian ulama kata dia qasam. Yasin adalah qasam, wa huwa min asma'illahi ta'ala. Sebahagian ulama kata Yasin adalah min asma'illahi ta'ala. Baik. Macam mana nak gabung antara pandangan? Ni nama Allah dan dalam sama ulama kata tu nama Nabi SAW. Nah, maka kata al-Imam Mulla Ali Qari radhiyallahu anhu, wa huwa la yunafi ay yakuna min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menafikan bahawa Yasin juga nama Nabi SAW. Li'annahu, kenapa? Li'anna al-asma'a bima'na al-awsaf. Karena nama di sini asma dengan makna awsaf, dengan makna sifat. Nah, la bima'na al-a'lam. Bukan dengan makna zat, tapi dengan makna awsaf, sifat. Bukan dengan makna nama tersebut secara khusus. Boleh? Karena itu banyak nama Allah Ta'ala dipinjam kepada Rasulullah SAW. Hakikatnya berbeza. Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Tapi Nabi tak disebut Ar-Ra'uf, sebut Ra'ufun, Rahimun. Betul? Itu kan sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, tapi dipinjamkan, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak masalah kalau kita katakan Yasin juga nama Nabi, Yasin juga nama Allah. Apa masalah? Tak ada masalah. Sebab dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut pada Nabi Ra'ufun Rahimun. Dan itu adalah namanya Allah.
Jadi tidaklah bertentangan di antara dua pandangan tersebut. Boleh? Itu maksudnya. Wa qala Az-Zajjaj, kata Imam Zajjaj rahimahullah, qila ma'nahu ya Muhammadu. Ya. Dan kata ya Muhammad, makna Yasin ya Muhammad. Wa qila ya rajulu. Sebagian lagi kata Yasin dengan makna ya rajul. Wa qila ya insan. Sebagian kata ya insan. Ini banyak pandangan lah ahli Imam Qadhi Iyad sebutkan. Dan semua perkara tadi ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena dia nakirah maksudah. Dan nakirah untuk apa? Litta'zim. Nakirah litta'zim dalam ilmu balaghah. Ya Muhammadu, jelas itu Nabi SAW. Ya rajulu, nakirah maksudah. Nah, mabni. Dan rajul dinakirahkan. Dan tankir litta'zim. Jadi banyak kepada Nabi SAW semuanya. Ya insan, sama juga. Nakirah maksudah. للتعظيم. وعن ابن الحنفية، minta maaf, عن ابن الحنفية ada alif lam, daripada Ibnul Hanafiyah. Siapa Ibnul Hanafiyah? Tengok di bawah. Ibnul Hanafiyah huwa Muhammad Ibnul Imami Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, min kibar at-tabi'in. Ummuhu min sabi al-Yamamah Wahia Qawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Jadi ibunya adalah daripada tawanan ketika peperangan Yamamah. Siapa yang tawan? Sayyidina Ali. Dan dia berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam setelah wafatnya Sayyidatina Fatimah. Jadi Sayyidina Ali berkahwin dengan Qawlah binti Ja'far al-Hanafiyah dan digelar Sayyidina Muhammad Ibnu Ali dengan gelaran Muhammad Al-Hanafiyah atau Muhammad Ibnul Hanafiyah. Itu kalau kita sebut Muhammad Ibnul Hanafiyah dalam matan, dalam sanad hadis, ini adalah anaknya Sayyidina Ali yang bukan daripada Sayyidatina Fatimah. Jadi dia siapa? Adik-beradik kepada Sayyidina Husain. Adik-beradik kepada Sayyidina Hasan. Cuma dia bukan sahabi, dia tabi'i. Dia bukan sahabi. Sebab dia tak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Beza dengan Sayyidina Hasan, beza dengan Sayyidina Husain. Ini pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ini abang dia. Cuma abang daripada mak lain. Pak sama, mak lain. Bibin sekali sama. Kalau kita orang Kedah, apa ni, sini kita panggil adik-beradik je. Dia tak panggil adik tiri. Panggil adik-beradik dia. Kenapa? Kerana satu bin. Ya, satu bin. Betul? Mak yang lain-lain. Dan Sayyidina Ali tak berkahwin lain ketika mana Sayyidatina Fatimah masih hidup. Ta'adduban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beradab dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga hati anak yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tak kahwin lain. Itu Maulana Syekh Yusri agak syadid dalam bab tu. Syekh Yusri kata kalau siapa yang kahwin dengan Syarifah, maka dia tak boleh duakan Syarifah tersebut. Tak boleh duakan Syarifah tadi. Seperti mana Sayyidina Ali tidak berkahwin lain ketika Sayyidina Fatimah masih hidup. Ta'adduban bi Rasulillah SAW. Atau ta'adduban bi janabin Nabi SAW. Itu pandangan Syekh Yusri lah. Wa'an ibn al-Hanafiyyati Yasin ya Muhammad. Dari Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah. Maqamnya di Mesir. Satu pandangan. Nah, satu pandangan maqamnya di Mesir. Kalau di sini maqamnya di mana ni? Allahu a'lam. Wulida fil 'am alladhi mata fihi Abu Bakr wa mata sanata 80 Hijriyah ala khilafin fi dhalik. Ala khilafin fi dhalik. Tak disebut dia wafat di mana. Cuma dia lahir pada ketika mana tahun kewafatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dia tabi'in. Kibar tabi'in, kerana dia sempat bertemu dengan kibar sahabah. Sempat bertemu dengan Sayyidina Ali. Sempat ayah dia. Sempat bertemu dengan ada orang, ya ayah dia pun tak sempat bertemu dah. Kerana kecil lagi, lepas tu dia meninggal. Nah, boleh jadi. Bila dia sempat belajar dengan mereka semua. Dan min kibari al-musnidin, yang meriwayatkan hadis. Sama. Maqamnya di Mesir dekat dengan maqam al-Imam Zunnun al-Misri. Kalau di Mesir lah, ada maqam dia, ada maqam Sayyidina Zunnun al-Misri, ada maqam Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah. Dia pun maqam sekali. 3 orang. Dalam satu masjid. Dekat dengan maqam Sayyidina Uqbah bin Amir. Hampir dengan maqam al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, sahib Fathul Bari,
di belakang maqam al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Atau kalau pergi itu maqam-maqamat mereka semua di situ. Wa an Ka'bin, daripada sana Ka'bil Ahbar, Yasin qasamun aqsama Allah Ta'ala bihi qabla an yakhluqa as-samaa'a wal arda bi alfai 'amin. Ya Muhammadu. Jadi Yasin adalah sumpah yang disumpah oleh Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Baik, 2000 tahun ni tahdid atau dengan makna al-sabilil iksar, dengan banyak, maksudnya lamanya. Sebelum dijadikan langit dan bumi, Allah telah bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan makna lama, kata Imam Mulla Ali Qari, bukan dengan tahdid 2000 tahun. Bukan tahdid maksudnya sini. Karena adat la mafhumalah. Dalam kaedah al-adat la mafhumalah. Adat tidak ada mafhum baginya, maksudnya tak boleh kita tentukan kata tak. Maksudnya tidak kurang daripada 2000 atau lebih daripada 2000. Tak. 2000 dengan makna banyak. Macam kita sebutlah, saya telefon kamu dekat 300 kali dah ni hari ni. 300 tahdid. Dan kita ditipu pula. Bila tengok balik handset balik, baru 3 kali. Mana 300 kali? Maksudnya nak abang kata tu takkid. Kata banyak kali saya telefon, kamu tak angkat. Bukan dengan makna tahdid. 300 kali itu mesti 300 kali orang panggil apa? Call. Atau orang panggil tak ada kerja. Kan? Orang Melayu kan dia suka takkid. Kalau Arab dia akan sebut dengan biasanya 7, 70, 700. Gitu. Dia akan guna 7, 70, 700. Dia suka takkid belakang. Innaka laminal mursalin. Ya Muhammad, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Lepas tu innaka laminal mursalin, tadi kembali kepada mana? Kepada Yasin. Itu maksudnya. Summa qala wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tamam? Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis sekat tu. Dia syifa tak boleh baca banyak-banyak. Dia tak mai madat. Madat zakat tu ya. Jadi zakat tu kita sambung Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanul kamil. Baca sikit je. Kita nak mahal qiyam pula. Kita ada tetamu. Hari ini masya-Allah murhiq jiddan. Letih. Masya-Allah. Baik. Tapi bab Nabi, bila baca bab Nabi ni dia hilang letih. Betul, Nabi syifa al-qulub. Tibbul qulub wa dawaiha. Nah, kalau nak lega, cerita bab Nabi insya-Allah lega. Sebab tu apa ni, Sayyidina Al-Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika sakit kaki, kalau dia kejang kaki ataupun jadi semut-semut, orang KL panggil semut-semut gitu. Orang Kedah dia panggil apa? Kebah-kebah lah. Ataupun dia jadi kejang, bangun pagi jadi kaki kita cramp ataupun sakit kaki ni, diurut kaki kita sambil menyebut nama orang yang paling dikasihi. Sayyidina Abdullah bin Umar waktu dia sakit kaki macam tu, maka bila dipesan oleh seseorang, kata sambil urut tu sebut nama orang yang paling kamu kasih. Ada dalam azkar Imam Nawawi. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar terus sebut ya Rasulullah ataupun apa ni, wa Muhammadah. Sebut nama Nabi Muhammad SAW, lega seketika tu juga. Rupanya ada orang kampung kita beramai sungguh. Saya sebut sekali je dalam kuliah Jumaat. Sebut itu, tapi kata tengok. Iman orang awam ni dia ajib. Dia beramai tanpa ada sedikit pun ghubar. Tak ada sikit dalam hati dia ni perasaan ngaji kan nak main ke? Tak ada langsung perasaan dalam hati ni, apa ni orang panggil apa? Nak rasa tak yakin ke apa semua. Dia yakin sungguh. Ada seorang makcik ni, dia kaki tak boleh duduk. Dia kata dia mai gagah je tak. Saya mai duduk kelas Jumaat tu, dia kata dululah masa sebelum PKP tu. Saya duduk ni gagah, dia kata tak boleh duduk lama, dia kata. Jadi tak boleh nak duduk, dia kata sakit habis ni. Tapi bila Ustaz bagi tahu doa tu, kata saya balik buat. Lega alhamdulillah, dia kata. Lah tak sakit dah. Sakit lain pula dah. Sakit lain pula dah. Demai tu dia ingat kita tak berumur. Kita habaq adalah hadis tu ya. Ya Sayyidina Abdullah bin Umar buat. Rupanya dia buat sungguh.
Kaki sakit, tak ada nak jalan kalau dia sakit ni. Sambil urut tu baca, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Tawassul lah tu. Tu bukan tawassul, tu istighasah. Seru tu. Tu jannah. Sayyidina Abdullah bin Umar syirik. Sebab Wahabi tak ada zaman tu. Dah habis. Sahabat-sahabat Nabi boleh hantam semua. Tak kira apa-apa tu. Jahil murakkab. Duk buah titi. Sebab tu amal lain tu. Lupa nak abad kat mak. Mak pun sakit lutut. Tu kena beramal tu. Sambil urut tu, urut kaki tu. Mak saya tu belakang. Mak saya. Urut kaki tu baca Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Muhammad lagi. Panggil Muhammad bunuh pula. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sambil urut kaki. Buat macam tu selalu. Hak sakit-sakit kaki tu. Yakin. InsyaAllah Ta'ala bagi sembuh. InsyaAllah. Dan Allah bin Umar buat tu lega. Kalau semut-semut kaki kan hari Jumaat kan misalnya. Duk bersila lama dengar khutbah Jumaat tu. Nak bangkit lagi balik ke belakang pula. Sambil-sambil tu urut kaki tu baca Ya Sayyidana, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Sebut insya-Allah akan diberikan kesembuhan dengan segera. Kalau semut-semut ke, kejang kaki ke, sakit kaki ke, apa semua sekali. Faham? Kamalu khalqil qalbil Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi kita baca. Ini adalah kesempurnaan, kata Sayyidi Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, kesempurnaan penciptaan qalbul Muhammadi, jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya penciptaan jantung Rasulullah. Ini cerita bab jantung Nabi saja dalam bab ni. Ini sebab kitab Muhammad Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Maka ini kesempurnaan kepada jantung baginda Rasul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Inna qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa khairul qulub. Sesungguhnya jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik jantung. Kita orang Melayu panggil hati. Hati dalam bahasa Arab kabid. Kibdah, kabid. Tapi dalam bahasa Arab qalbun dengan makna jantung tu. Bahasa lagi sedap lagi jantung hati. Yani jantung hatinya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik jantung hati. Wa awsa'uha wa aqwaha. Yang paling luas jantung hatinya. Yang paling kuat jantung hatinya. Wa atqaha. Yang paling bertakwa jantung hatinya. Wa anqaha. Yang paling bersih. Wa alyanuha. Yang paling lembut. Wa araqquha. Juga yang paling halus, lembut. Wal qalbul wa'i al-yaqdhan. Dan jantung Nabi adalah jantung yang sentiasa sedar dan jaga. Al-fayyadu bi anwaril imani wal Quran. Yang dilimpahi dengan cahaya iman dan cahaya Al-Quran Al-Karim. Ini jantungnya Rasulullah SAW. Baik, jantung di sini dengan makna jantung apa? Qalbun saunabari. Jantung, iaitu yang dimaksudkan dengan sanubari kan? Sir yang ada dalam jantung tu. Bukan jantung hakiki ataupun dengan makna jantung hakiki. Bila disebut awsa'uha wa aqwaha, wa anqaha, atqaha. Jadi digabung semua sekali. Sama ada jantung yang bersifat dengan hakiki, iaitu lahmun tadi ni, daging yang mana gumpal dagingnya ada dalam dada kita ni, sebelah kiri biasanya. Dia agak ke kiri sedikit. Ataupun dengan makna saunabari, kedua-dua sekali. Kedua-duanya diitlakkan kepada jantung Rasulullah. Kedua-duanya sempurna. Fa khairul qulubi qalbuhu syarifi sallallahu alaihi wasallam. Qalbuhu asy-syarifi. Kenapa baca syarifi? Kenapa baca syarifi apa ni Afif? Badal? Sifat pada dhamir. Boleh tak sifat kepada qalb? Al-qalbul syarif. Boleh tak? Boleh dua-dua boleh sebenarnya. Jadi ikut kita nak baca. Fa khairul qulubi qalbuhu syarifu. Kalau dia balik kepada qalb, yakni jantung yang mulia. Tamam? Ataupun qalbuhu asy-syarifi. Kembali kepada mudhaf ilaih. Dia jadi sifat kepada dhamir.
qalbuhu syarifi. Maksud kita akan terjemah jadi sebaik-baik jantung adalah jantungnya Nabi yang mulia. Jadi yang mulia tadi ni kembali kepada Nabi lah. Tapi kalau kita baca sebaik-baik jantung, jantungnya Nabi yang bersifat dengan kemuliaan. Maksudnya jantung tu mulia. Boleh juga. Dua-dua boleh. Ikut kita nak baca. Tapi saya baca dengan sifat kepada dhamir. Qalbuhu syarifi sallallahu alaihi wasallam jaa fi musnad Ahmad, dalam riwayat musnad Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghairihi, an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala inna Allah ta'ala nazara fi qulubil ibadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melihat kepada hati-hatinya hamba. Wa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi. Dan Allah mendapati bahawa hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati di kalangan hamba. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bta'athahu bi risalatihi. Yani istafahu li nafsihi, maksudnya Allah memilih Nabi sebagai kekasihnya, dan Allah mengangkat dan mengutuskan Nabi dengan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian setelah Allah melihat hatinya Nabi Muhammad, Allah melihat pula kepada hati-hatinya hamba yang lain. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi. Dan Allah mendapati bahawa Allah mendapati itu terjemahan kita. Sebenarnya Allah Maha mengetahui sebenarnya. Nah, Allah mengetahui bahawa hati-hati para sahabat itu adalah hati-hati yang terbaik. Setelah hati Nabi Muhammad, hati para sahabat adalah hati yang terbaik di kalangan hamba-hamba Allah. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan mereka, yakni para sahabat, sebagai menterinya baginda Rasul, pembantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna an dinih. Mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, sanggup mengorbankan nyawa mereka dan jiwa mereka untuk mempertahankan agama. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Mana-mana yang dilihat oleh golongan muslimin itu baik, maka ianya baik di sisi Allah taala. Ni maksudnya dilihat juga pada pandangan muslimin, yakni jumhur muslimin. Sawadul a'zam ummah. Ini orang sambut maulid semua kali ini adalah amalan sawadul a'zam ummah. Sebab ada orang kata ni bid'ah dalalah finnar lah apa semua sekali ni. Kita kata sebab tu tak lahat lah cerita bab tu. Masuk maulid, mereka akan kacau maulid. Masuk nisfu Sya'ban, kacau nisfu Sya'ban. Dia setiap bulan dia ada barnamish. Dia ada dah dia punya jadual dia. Masuk maulid dia akan lawan. Maulid ni tak boleh. Sampai ada penceramah saya buat cerita lagi. Ceramah maulid dia apa dia? Hari maulid yang sonoknya pi ceramah juga tak tahan tu. Beda dapat sampui. Sampui maulid tu. Ambil juga. Tapi pi ceramah apa dia? Betul ke Nabi lahir 12 Rabiul Awal? Ke 9? Berlaku khilaf. 9 ke 12, 9 ke 12. Lain kali maulid bid'ah. Hatu kita heran tu main mana tak natijah tu. 9 ke 12, 9 ke 12. Patutnya 9 ke 12. Khilaf. Di kalangan ulama' ada sebahagian ulama' kata, kebanyakan ulama' yang mu'arriqin, ahli falak, 9 hari bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, masyhur, sambut dua-dua sekali. Patutnya gitu. Bukan sambut dua-dua. Setiap detik disambut maulid Nabi SAW. Habib Ja'far, Syaikhan, radhiyallahu anhu, dengar mahal qiyam, duduk dalam kereta pun berdiri. Dalam kereta berdiri. Kita mahal qiyam kalau dalam kereta, duduk itu. Tidur lagi sambil duduk. Kan? Dia berdiri. Berdiri dalam kereta. Ni bukan duduk belakang helak. Belakang helak boleh lah berdiri kan. Ni duduk dalam kereta. Ni ada bumbung. Dia akan berdiri sambil baca mahal qiyam. Itu. Dia suka baca maulid. Habib Ja'far Syaikhan. Habib Ja'far Syaikhan ini apa ni, ayah kepada Habib Taufik. Ayah kepada Habib Taufik. Habib Ja'far, muka dia ada ketumbuhan. Ni. Dia ada tumor kat muka. Muka besar tumbuh sini. Satu hari ada seorang Indonesia ni main duduk dalam kelas dia.
Tengok. Kata ramai orang yang minta doa ke Habib. Minta doa Allah Ta'ala bagi sembuh dengan barakahnya doa Habib. Tapi dia sendiri pun tak sembuh. Kawan ni duk fikir ni. Dia pun tak sembuh. Dia duk doa ke orang, sembuh semua. Berkat doa dia. Yang dia ada penyakit dekat muka dia, dia tumor kat muka ni, dia tak doa kat diri dia pula sembuh. Dia sebutlah hati lah, duk fikir tu. Awak Habib tak doa sendiri kat diri dia. Habib tengok kat dia. Dia sebutlah hati ni. Habib tengok kat dia. Mai. Habib panggil dia. Mai. Dia pun main dekat. Takut lah. Habib pun ambil tumor ni. Dia pegang. Bawa keluar. Ini dia kata, kalau saya nak letak kat kamu pun boleh. Dia kata. Dia bawa keluar ni. Tarik ni. Duduk kat tangan ni. Tumor tu. Comel muka dia. Ini, kalau saya nak letak kat kamu pun boleh, dia kata. Tapi saya memilih sabar. Buh balik. Buh balik ni. Dekat rumah Habib Ja'far Syekhar. Saya memilih sabar, dia kata. Dan itu Allah angkat darjat. Haji, awliya Allah Ta'ala. Habib Ja'far bangun dalam kereta pun dia akan bangun. Habib Ja'far ni kalau masuk tandah, dia kata, Ustaz pernah pergi, saya pernah pergi ke haul dia. Dia ceritakan pasal manaqib beliau. Dia kalau masuk tandah kaki kanan, sedih ni, duduk depan pintu tandah ni sedih. Tengok duduk sedih, muka sedih. Orang tanya, kenapa Habib sedih? Tadi masuk kaki kanan, dia kata. Kita kaki kanan, kaki kiri, kita kisah apa? Yang penting masuk tandah. Dia sedih kat depan pintu tandah. Istighfar dulu, kerana tadi masuk kaki kanan. Seolah-olah ni masjid Allah Ta'ala. Patutnya saya masuk kaki kanan dalam masjid, bukan dalam rumah syaitan. Tapi saya masuk kaki kanan. Dan dia ajib. Kata antara manaqib beliau, dia ni pemurah. Orang yang sangat pemurah. Kalau dia mai tetamu mai rumah, kalau tak ada jamuan makan, tak ada apa-apa nak makan, dia akan suruh tangan dia keluar pintu tingkap rumah dia, tarik keluar kurma. Mai mana kurma kat Indonesia? Kat luar pintu pula. Dia akan suruh tangan kot tingkap, ambil kurma. Dia tengok kurma standar, tak makan kurma. Tu saya tanya, mai mana? Di kurma standar. Tak mai. Kalau keluar Yusof Tayyub, kita tak heran. Yusof Tayyub tu mungkin ada siapa-siapa mesua waktu tu. Ni keluar standar kurma ni. Standar kurma ni heran. Mai mana standar kurma kat Indonesia? Nah, kalau kita balik daripada Mekah pun tak beli standar. Tak balik standar buat apa kan? Dia ni ashabul qutwah. Nah, ashabu kun dipanggil. Dalam ilmu sufi dia panggil ashabu kun. Kun fayakun. Nah, sebut apa jadi. Ni awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang tak bagi cerita pasal wali-wali ni. Dia berkata, cerita apa pasal wali-wali? Tidak ada intilak. Tak boleh ke depan kalau cerita pasal wali-wali. Abaikan. Nah, kalau kita tak cerita, siapa nak cerita? Dan itu sebagai tasliyah kepada qulub kita, hati kita. Nah, dan kita bukan cerita tadi untuk nak sonok-sonok dengar saja. Tak. Kenapa mereka dapat macam tu? Karena kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka dengan jalan yang telah mereka lalui. Moga-moga kita dapat tiru mereka. Tu saja. Bukan sonok duk cerita para wali boleh jalan tahayyak, terbang dan sebagainya. Bukan tu sebagai perbincangan yang paling utama dalam majlis. Tak. Sebagai tasliyatil qulub. Dan juga zikri salihin tatanazzalur rahmah atau rahmat. Turun rahmat Allah Ta'ala dengan cerita pasal orang soleh. Apatah lagi Rasulullah SAW. Sebab tu kalau nak datang rahmat dalam majlis, banyakkan baca tentang Rasulullah SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan turunkan rahmat dan berkat dalam majlis tersebut. Kalau kita ni banyak dosa, kita ni tak ada orang yang tak berdosa kan? Semua orang berdosa. Dan kita ni nak harapkan dengan amalan yang kita buat, kita tak akan mampu. Melainkan dengan jalannya Rasulullah SAW. Nah, sebab yang ni tak boleh dibuat-buat. Cintaan kepada Nabi tak boleh dibuat-buat. Orang berdosa sungguh banyak. Tapi dengan sebab cinta dengan Rasulullah, Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Seorang lelaki Bani Israel, satu hari dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mati dan mayatnya dibiarkan oleh golongan Bani Israel. Kerana jahatnya dia ni, Bani Israel pun tak tahan dengan jahat dia. Dia kemah lagi lah. Dia kemah pada Bani Israel lagi. Allah Ta'ala wahyukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam untuk selesaikan jenazah dia, uruskan dengan yang terbaik. Nabi Musa kata, Ya Rab, kamu maha mengetahui apa yang dilakukan oleh dia. Allah Ta'ala kata, uruskan. Maka diuruskan jenazah lelaki tadi, dimandikan, dikafankan, ditanam dengan baik. Siapa yang urus? Nabi Allah.
Kalau orang biasa, orang tak urus, Nabi yang urus. Sayyidina Musa AS, ulul azmi minar rusul. Dan selesai daripada tu, maka Nabi Musa AS pergi bertanya kepada keluarga orang lelaki tadi ni, apa yang dia buat sehingga dimuliakan sedemikian. Apa amalan ni? Rahsia apa yang dia buat? Dia ma'ruf, terkenal dengan segala kejahatan. Kata isteri dia, suami ni memang terkenal dengan jahat. Tapi ada satu amalan yang selalu buat tiap-tiap malam. Dia akan buka Taurat. Dan setiap kali melalui satu nama ni, dia akan cium nama tersebut. Baru dia tidur. Nama siapa? Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat disebut banyak. Nah, dengan gelaran macam-macam, Taba-Tabai. Ada nama Taba-Taba. Macam-macam nama ada disebutkan oleh Al-Imam Yusuf Nabahani dalam kitabnya Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul. Dalam Wasailul Usul disebutkan nama-nama Nabi dalam Ibrani. Dan nama-nama itu disebut dalam Taurat. Dan setiap kali lalu nama tadi, beliau akan cium nama tersebut. Disebabkan memuliakan Rasulullah SAW, Allah muliakan dia dengan dimandikan oleh Nabi Allah Musa AS. Takkanlah kita tak dapat manfaat tu. InsyaAllah kita akan dapat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dengan berkat kita bercerita tentang Rasulullah, baca tentang Nabi Muhammad SAW, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan kebaikan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berhenti dan baca Mahallul Qiyam yang akan dipimpin oleh para santri. Cuma saya nak baca sedikit tentang dalil qiyam. Dalil qiyam ketika mana Mahallul Qiyam. Ini ditulis dalam kitab Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullahu taala, dalam kitab beliaunya, kitab yang terbaru Maulid beliau, Maulid Al-Ali. Saya tengok balik. Ini Mahallul Qiyam. Tengok. Qala al-Imam al-Muhaddith al-Faqih Syekh al-Islam wa Syekh al-Jami' al-Azhar Najmuddin al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala. Jarat al-'adatu bi annahu idha saqa al-wu'adhu wal-maddahu maulidahu sallallahu alaihi wasallam. Imam Najmuddin al-Ghaiti. Siapa Najmuddin al-Ghaiti? Syekh Jami' Azhar. Syekhul Azhar Syarif, Imam Najmuddin Ghaiti. Beliau mengatakan jaratil adatu, adat telah berlaku ketika mana pencerita ataupun orang yang menyampaikan cerita tentang Rasulullah, maddah, iaitu pemuji-pemuji Nabi SAW yang membacakan madaih. Bila disebutkan tentang maulid Nabi, wa zakaru wad'a ummahu lahu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka menyebutkan ibu Nabi melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama aktsarun nasi inda zalika ta'ziman lahu. Semua orang akan bangun. Najmuddin Ghaiti sebut, orang akan bangun memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qiyamu bid'atun la asla laha. Kata Imam Najmuddin Ghaiti, bangun ini bid'ah, la asla laha. Ini bid'ah, tidak ada asal, maksudnya tak ada hadis. Lakin, jangan baca tak habis. Lakin la ba'sa bihi li ajli ta'zim. Tapi tak ada masalah kerana untuk ta'zim. Tengok kaedah ulama sebut, ya benda ni tak dibuat. Bid'ah maknanya tak berlaku pada zaman Nabi SAW. Macam tu, la aslalahu, tidak ada sanadnya. Tak ada sanad dalam benda tadi. Lakin la ba'sa bihi li ajli ta'zim, bal huwa fi'lun hasan. Tengok kaedah ulama sebut macam. Bahkan ni perbuatan yang baik. Jadi bukan makna bid'ah mesti maksud ini adalah bid'ah qabihah. La, hadha fi'lun hasan. Baik. Mimman ghalaba alaihi al-hubb wal ijlal lidzalika an-nabi. Kepada siapa? Kepada orang yang hatinya dipenuhi kecintaan, keagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdhalus salati wa asyrafut taslim. Nah, wa ma ahsana qaul al-imam al-baligh Hassan zamanihi Abi Zakaria Yahya as-Sarsari al-Hanbali rahimahullahu ta'ala fi ba'd qasaidihi qalilun limadhi al-Mustafa al-qatt bil-dhahab على فضة من قط أحسن من كتب وأن تنهض الأشرف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب
ama lillahi ta'ziman lahu katba ismahu ala arshihi ya rutbatan samatir rutab. Apa kata Imam As-Sarsari rahimahullah? Al-Imam Sarsari Al-Hambali kata beliau, qalilun limadhil Mustafa al-qattu bizzahab ala fiddatin min qatti ahsani ma katab. Sedikit kepada pujian kepada Nabi yang ditulis dengan tinta emas, ataupun dengan tulisan emas, ala fiddatin min qatti ahsani ma katab, dibandingkan dengan perak yang mana ditulis dengan sebaik-baik tulisan. Wa antan hadal ashrafu inda sama'ihi, dan orang-orang yang mulia akan bangun ketika mendengar tentangnya, khiyaman sufufan aw jathiyan 'ala rukab. Mereka akan bangun berbaris, beratur memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama lillahi ta'ziman lahu katbasmahu, tidakkah Allah Taala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditulis namanya ala arsyihi, ditulis nama Nabi di atas arasy. Maksudnya ini ya rutbatan samatir rutab. Tak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada itu. Ditulis nama Nabi di arasy. Kalau kita bangun kerana memuliakan Nabi, tiba-tiba kata kita ni adalah ahli dalal. Lepas tu kata Imam Syekh Ali Jumaah kata apa? Fayajibu alaina ma'asyarul hadirin was-sami'in al-qiyamu 'inda dhikri maulidihi syarif ta'ziman liqudumi dhatihi al-bahiyah. Kata Imam Ali Jumaah hafizahullah, wajib bagi kita, bukan sunat ni, wajib bagi kita, wahai orang yang hadir dan mendengar, hatta termasuk yang dengar sekarang ni dalam live, orang dengar ni, yang dengar ni pun kena bangun juga. Sama-sama kita bangun ketika dengar Mahadul Qiyam, kecuali yang dengar ni Wahabi. Moga dia bangun juga insya-Allah. Mungkin dia bangun pergi tempat lain, tapi dia bangun lah. Inda zikri maulidihi syarif ta'ziman liqudumi dhatihi, untuk memuliakan kedatangan baginda Nabi yang agung, yang cantik. Faya sa'adatin man waqafa ta'ziman lahu 'ala al-aqdam. Wulida nabiyuna sallallahu alaihi wasallam makhtunan masrura maqbudatan asabi'u yadayhi, wallahu a'lam. Sampai kat situ ada cerita benda lain. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya bangun memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah syai'un hasan, sesuatu yang mulia dan patut dilakukan. Malah ditakkidkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah, Mufti Mesir, Hay'ah Kibar Ulama. Beliau mengatakan bahawa wajib bagi kita bangun untuk mentakzimkan Nabi. Kerana mentakzimkan Nabi adalah wajib. Yang itu tak ada siapa yang tikai. Mentakzimkan Nabi wajib. Cara mentakzimkan Nabi macam mana? Kalau kami nak bangun ketika memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah salah satu bentuk daripada pentakziman, dan melarang orang yang mentakzimkan Nabi dengan cara bentuk yang dia lakukan tanpa dengan menyebabkan berlebih-lebihan dengan maksud menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melarang tadi adalah larangan yang tidak tepat dan juga keluar daripada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala merahmati semua, memberkati kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Teruskan dengan Mahadul Qiyam. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله
حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع فملا نور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا قد دها من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلها أنت فتسجد وتنادي
الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلهنا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى الماء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمع واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقينا يا رب غثنا يا الله بحياتها الضالية مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآل وصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه